bersama kami sehingga ke penghujung program insya-Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, memperkenalkan diri, saya Aminul Nabi bin Mat Syahir selaku moderator pada malam ini. Baiklah, saya rasa lebih baik untuk saya memperkenalkan serba sedikit biodata ringkas penceramah kita. Beliau ialah Ustaz Muhammad Yaakob Yusra yang juga merupakan pengarah urusan di Murtada Dakwah Center. Baiklah, tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra bagi memulakan perkongsian beliau pada malam ini insya-Allah. Dengan segala hormat. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباخت والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه إمام الحاكم. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Majlis, Akhi Aminun Nabil yang saya hormati semua barisan daripada barisan nuqaba ataupun pelajar-pelajar daripada Universiti Malaya ke UKM tu saya lupa dah. Universiti Malaya oh suara tak ada. Ada suara ni. Ya daripada di Zoom Meet Google okey Naya saya cakap seorang. Dah. Okey, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada pihak yang menganjur barisan-barisan kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar atau siapa-siapa yang terlibat yang mungkin anda tak mampu menyebutkan nama seorang demi seorang, tapi wallahi tidak merendah sedikit pun keilmuan adinda-adinda saya yang berada dalam ni insya-Allah. Baik, saya nak mohon jasa baik kepada semua dida-dida saya yang berada dalam Google Meet. Boleh tak kalau buka kamera? Mengarut nampak kalau tutup kamera ni hampa bergolek, berguling sambil duk bancuh Milo kan, sambil duk main PUBG. Buka kamera, siapa tak buka kamera sumpah jadi petik air. Buka tak ada masalah. Bukan nak suruh cari jodoh kan, kita saling untuk berinteraksi. Dia adab dalam berilmu ni apabila kita saling redha meredai dalam ilmu. Lepas tu bila kita tak fokus kepada ilmu, maka sangat susah untuk ilmu tu menyerap masuk dalam kehidupan kita. Bukannya nak suruh beradab dengan saya ni bukan ada ilmu sangat, tapi mungkin dalam keberkatan majlis ilmu kita ni bersama dengan adik-adik orang yang soleh ni, Allah memberikan yang Allah janjikan, yang Nabi sebut man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Barang siapa yang duduk di atas jalan mujahadah ilmu ni, diberikan kemudahan jalan untuk masuk ke dalam syurga. Ni berhimpun ramai ni. Kecuali yang tak ada kamera, jangan gagah pergi pinjam kat jiran sebelah pula. Yang dah tak ada lah. Cuma yang ada ni tak salah pun kita buka, ada kita lebih beradab dengan ilmu, kita tak buat benda-benda merapu yang lain. Adapun kawan-kawan yang di Facebook, insya-Allah saya doakan mudah yang terbaik, walaupun saya yakin semua tengah sibuk kan, baru tengok cerita kanda pujaan hati dan sebagainya, tapi masih boleh untuk spend waktu dalam sesi untuk kuliah kita malam ni. Mudah-mudahan termasuk di antara hadis yang Nabi sebut. Nabi kata al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Orang yang boleh bermujahadah saat ketika mana Allah memberikan ujian yang berat. Ni zaman yang penuh dengan media sosialnya. Ni anak-anak muda kita, dinda-dinda kita ni pula diuji dengan zaman gamenya, PUBG, Mobile Legend, Free Fire, Dota, kan, CS:GO. Main tak pro tara mana, chicken dinner 14 tahun sekali dapat kan. Tapi diuji dengan zaman tu. Tapi bukan kata salah, tapi takut manusia kita ni terlalu akhir sehingga akan menjadikan ianya sebagai kiblat dalam kehidupan kita. Yang perempuan-perempuan hari ni dengan K-popnya, dengan K-dramanya, habis landing crush on you lah, kapal terbang crush on me lah, macam-macam cerita. Bukan kata salah, tapi at least benda tu dibalankan agar tidaklah, apatah lagi pada kita yang digelar sebagai da'i
Orang yang berdakwah lah, orang pengajar Islam ni, dia jadi duta kan. Sebab tu kan kita tengok bila orang lain buat benda merapu-merapu, orang tak highlight sangat. Tapi cuba tengok kalau daripada pengajian Islam, kalau contohlah na'udzubillah kes takat khaluat. Padahal kalau saya dulu sebagai penasihat badan dakwah di IPTA untuk 2012, 13, 14, bawa banyak tahun juga untuk IPTA Berdiri Gabungan di badan dakwah. Banyak kes tangkapan dakwah ni, kalau hampir setiap hari ni beratus kes kan. Tapi kalau bila melibatkan dirasat Islamiah atau pengajian Islam, balik awal kan, dia punya media cover, patu tajuk dia, ya Allah Rabbi, kadang-kadang menakutkan kita. Sebab apa? Kita semua adalah duta yang sedang melata di atas muka bumi Allah. Maka by hook or by crook, please behave yourself. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan manfaat, insya-Allah. Jadi saya tak tahu apa tajuk malam ni. Jadi mungkin adik Aminun boleh ceritakan kita apa konsep kita malam ni, ada tajuk ke atau apa, boleh, ataupun sesi soal jawab ke. Tafadhal mashkurah. Kalau ada mungkin soalan-soalan yang boleh ditanya, boleh ditanya. Yang tak boleh jawab, saya buat wallahu alam bisawab lah. Kalau yang mampu saya jawab. Kalau yang tak mampu, insya-Allah kita mungkin saya jawab dengan keadaan untuk selepas-selepas ni lah. Boleh adik Aminun boleh mukaddimah sikit konsep kita malam ni, ada tajuk ke atau apa, boleh dimaklumkan, insya-Allah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah untuk program kita malam ini, kita akan lebih berfokus kepada tajuk yang berkenaan dakwah Islamiah. Buat pengetahuan Ustaz, sebenarnya ini merupakan siri kedua lah untuk program kita, di mana siri pertama berkenaan pembinaan peribadi Nukoba. Jadi ini kira susulan daripada program siri pertama itu, insyaAllah, yang bertajuk dakwah Islamiah. Jadi apa-apa konsep. Menarik. Baik, terima kasih kepada Dinda saya, Adik Aminun, atas makluman. Baik, bila sebut tentang dakwah Islamiah ni, benda yang sangat luas. Dakwah tu sendiri adalah benda yang sangat luas. Yang pertama kena faham, dakwah ni benda yang apa tanggungjawab yang perlu kita buat, dan siapa itu pendakwah. Dakwah ini perlu dibawa oleh fa'il. Perlu dibawa oleh seseorang, barulah boleh sampai dakwah. Kan? Maka siapakah yang nak menjadi fa'il itu? Siapakah nak menjadi orang yang membawa dakwah? Maka para ulama mengatakan bukanlah tugasnya adalah pada agamawan, tetapi tugas membawa dakwah itu adalah tugas sesiapa pun yang ada pada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Nabi sebut, Nabi ajarkan kepada kita. Nabi kata wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Setiap daripada kalangan kita ni akan dipersoalkan suatu hari nanti di hadapan Allah. Maknanya bila semua manusia akan ditanya ni, tidak ada seorang pun yang berkecuali. Semua yang ada pada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni akan dipersoalkan tentang apa yang kita lakukan ketika hidup. Maksudnya, keseluruhan dari konsep kehidupan kita ini, kita ni adalah pendakwah. Sama ada percakapan kita, sama ada perbuatan kita, sama ada pemakaian kita, maka semua itu adalah dikira sebagai dakwah yang kita nak bawa. Sama ada dakwah itu berbawa kepada kebaikan ataupun dakwah yang membawa kepada perkara maksiat. Baik, adik-adik dirahmati Allah, tuan-tuan muslim-muslimat dirahmati Allah yang di Facebook, saya mohon jasa baik untuk makluman sesi kita pada malam ni untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook, sesi khas bersama dengan para adik-adik kita di Universiti Malaya. Ini insya-Allah yang akan menjadi seseorang suatu hari 5-6 tahun lagi dalam masyarakat yang akan memberi impak yang besar, insya-Allah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan ada pun kawan-kawan yang berada di Facebook, mohon jasa baik untuk tag ataupun share, bantu kita untuk sebarkan untuk lebih ramai orang dapat manfaat. Bukan disebabkan manfaat saya tak ada ilmu sangat, tapi asbab majlis ilmu yang kita usahakan pada malam ni. Saya pun dapat pahala, tuan-tuan pun dapat pahala. Mulakan yang kata dakwah ni, ni pegang kalam ni, adinda-adinda yang ada dalam ni, pegang ni kalam almarhum Tuan Guru Datuk Harundin. Almarhum Tuan Guru kata apa? Berdakwahlah sampai jadi alim, bukan tunggu alim baru nak berdakwah. Saya ulang, berdakwahlah sampai jadi alim, jangan tunggu alim baru nak berdakwah. Ada orang kata, saya tak ada ilmu nak bagi, baik bagi apa yang kamu ada dulu. Dan dia, Tuan Guru kata apalah, jangan tunggu kaya baru nak sedekah sampai jadi kaya. Maka permulaan malam ni, kita start dulu malam ni untuk dalam konsep dakwah kita share seramai mungkin orang untuk dapat manfaat dulu. Tuan-tuan bajak 1 juta orang tengok pun saya tak dapat apa-apa. Tak dapat, bukan dapat duit pun, bukan dapat 100-200 ribu pun, tak.
Tuan-tuan tak share pun, insya-Allah yang menganjurkan program tetap dapat pahala. Tapi biar kita dapat juga sebahagian kita, mudah-mudahan nanti Allah kata, ya Allah, inilah dulu ada manusia yang main, kita tak kenal dia pun. Kan tiba-tiba dia kata, ya Allah, inilah dulu manusia yang dulu dia pernah share satu program yang aku dapat ilmu daripada program tersebut. Ajak buka aircon nak, panas ni. Hangit dah duduk ni. Baik. Yang pertama, bila sebut tentang dakwah Islamiah, apa peranan kita sebagai da'i? Sebab di luar ni penuh dengan mad'u. Hari ni di Malaysia kita ada 32.6 juta rakyat Malaysia. Di Malaysia. Which is hanya 58% saja Islam. Maksudnya kita masih ada sekitar lebih kurang 42-43% yang still non-Muslim, yang mereka belum sampai syiar ataupun belum sampai dakwah kepada mereka. Kalau dalam dunia, kalau Malaysia 32.6, kalau dalam dunia kita ada 7.6 bilion manusia, populasi yang ada sekarang. Islam duduk pada kedudukan yang kedua. Kristian nombor 1, 31.3%. Islam duduk pada kedudukan yang kedua, 23.1% sahaja. Tuan-tuan boleh cek dalam World Population 2021. Boleh tengok dalam World Populasi Dunia tahun 2021, kita ada tuan-tuan 7.6 bilion. Islam duduk pada tangga yang kedua, cuma 23.1%. Maksudnya ramai? Ya, ramai. Maksudnya 1/5 daripada manusia yang ada tu adalah Islam. Tetapi masih ada 4/5. Ini dikira sebagai mad'u yang perlu kita bawa Islam kepada mereka. Maka sebab tu kata dakwah itu terlalu meluas yang perlu kita bawa kepada orang ramai. Maka kita pecahkan dakwah ini, bila sebut dengan dakwah Islamiah, peranan saya nak fokus kepada apa yang actionable knowledge, yakni ilmu yang kita boleh belajar dan kita terus amalkan dengan apa kemampuan yang kita ada. Yang pertama, dakwah yang paling orang tengok, dakwah yang paling orang akan teladan, dakwah yang akan paling memberi kesan kepada orang, di antaranya dakwah daripada apa yang kita pakai, apa yang kita ada sekarang. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya anak muda di UM sendiri ada berapa ribu orang pelajar. Tuan-tuan ingat, apa yang kita pakai, apa yang kita buat itu adalah dakwah yang paling utama yang orang akan tengok dan orang akan judge. Manusia Allah memberikan semua ada akal. Manusia Allah memberikan semua ada pandangannya. Maka pada pandangan apa yang orang nak kenal kita? Tuan-tuan pernah tak duduk saja kita fikir, orang kenal kita dengan apa? Duduk malam ni saya fikir, orang kenal kita dengan apa? Dia orang kenal kita, boleh sebut nama kita ni, apa benda pertama yang terlintas? Tuan-tuan pernah fikir tak? Kalau kita orang yang banyak cakap, orang panggil tu, dia panggil me'ah, popek. Sebab apa orang yang banyak cakap? Yang orang yang banyak main game, orang kenal, tu kaki tu, tu mat tu, mat tu take game. Tuan-tuan, hari ni cuba duduk saat kita fikir, orang kenal kita dengan apa? Bila saya sebutkan tuan-tuan nama Ustaz Abid Liu, tuan-tuan dah kenal, ni orang yang pemurah. Itu first impression yang mungkin kita akan ada gelombang yang sama. Kalau kita sebut nama sekian-sekian, ni orang politik. Kalau kita sebut nama sekian, ini orang yang macam ni. Kalau orang sebut sekian-sekian, baik. Tuan-tuan pernah tak fikirkan, Nabi kata apa? Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang cerdik pandai ni, dia akan fikir tentang diri sendiri. So malam ni kita fikirkan sah. Tuan-tuan, orang kenal saya dan orang kenal tuan-tuan dengan apa? Tuan-tuan, senang je. Nak kenal kita dengan apa? Tengok seharian kita apa banyak kita buat. Sebab tu para ulama kata apa? Kita ni akan mati dengan apa yang kita hidup. Dan orang akan bercakap dengan apa yang kita perbanyak buat. Cuba cari satu bentuk benda yang boleh setidak-tidaknya orang mengenal kita dengan benda kebaikan. Cuba cari. Orang dia kata, Ustaz, kami tak famous. Dia bukan soal famous. Kadang-kadang orang, kalau Allah nak angkat untuk kenal ni, tak perlu famous pun. Ada hamba Allah ni, setiap hari tuan-tuan, tugasan dia hanya dia bagi makan burung. Kat rumah saya tuan-tuan ada pakcik tu dah 20 tahun. Dia akan bagi berkilo-kilo beras di depan Husin Nasi Kandar Sungai Petani tu. Dia akan bagi makan, beribu burung datang. Dan orang kenal pakcik tu dengan sentiasa bagi burung makan. Walaupun bagi burung makan, makhluk Allah juga. Mana kita tengok burung isap ganja? Mana kita tengok burung buat benda yang haram? So bayangkan makhluk yang tidak pernah melakukan dosa, maka itu dakwah bagi dia. Melakukan satu teladan yang baik. Orang bukan Islam hari-hari lalu tengok tepi jalan, beribu burung dia bagi makanan. Itu adalah color yang nampak pada dia. Dari segi pakaian hidup dia, bukan kata pakaian zahir, pakaian hidup dia itu apa dia?
Dan apa pakaian saya dan tuan-tuan? Yang membuatkan orang mengenal kita dengan apa? Sebab kita tidak mampu menutup mulut orang. Hatta waktu kita meninggal dunia pun, orang akan bercakap siapa kita ketika kita hidup. Oh, dia kata, lah, dia tu, Allah, dia awak mati, time angkat tayak. Orang akan bercakap. Kan, ada satu kes, beberapa tahun lepas, saya habis daripada, saya on the way nak pergi kuliah subuh. Saya on the way nak pergi kuliah subuh. Driver saya bawa kereta. Lepas tu saya duduk tengok, Allahumma salli sama, saya duduk tengok Allahumma salli waktu tu, macam ni, Facebook. Saya dah tengok Facebook, dia orang duk live lomba haram. Tu kata zaman lah, naik lomba haram pun buat live. Hantu raya sungguh budak-budak lah ni. Kan? Waktu tak apalah, saya duk tengok lah, duk tengok live tu. Dalam duk tengah buat live tu, kemalangan, on the spot berlaku kemalangan. Accident. Lepas tu dalam tak nak sampai aku keempat nak kuliah subuh, saya duk tengok lah apa yang berlaku. Dan dimaklumkan budak yang meninggal, yang accident tu meninggal dunia. Dan disahkan meninggal di tempat kejadian. And then saya duk baca lah komen. Duk baca komen kan. Biasalah kita pun nak jadi netizen yang bermanfaat kepada ummah juga kan. Jadi dah daftar sebagai makcik bawang kan. So kita nak kena update ni apa yang berlaku. So saya duk tengok lah, saya tak komen apa, sebenarnya tengok apa reaksi orang bila tengok kemalangan. So bila dia accident tu automatic view naik. Dia waktu dia lomba, time hidup tak ramai. Allah mahsyurkan dia ketika dia mati. Kan? Mati dengan lomba haram. So bila berlaku kemalangan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya dah tengok lah orang pakai komen. Kebetulan pagi tu saya ingat pergi kuliah subuh. Pagi tu saya nak on the way ke masjid Sungai Ulak di Kulim. So agak jauh perjalanan, sejam lebih daripada Sungai Petani. So banyaklah masa. So waktu nak pergi sana tu, macam-macam komen. So saya ada yang komen, dia kata Alhamdulillah arwah meninggal pagi Jumaat husnul khatimah. Kemah. Meninggal lomba haram, husnul khatimah. Nama pun lomba haram. Saya duk baca, cuma kita tak ada lah, kita tak boleh lah menghukum dia kan, dia mati tu dalam keadaan yang husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi tuan-tuan, daripada perjalanan hidup dia tu, agak-agak mati tu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Of course lah, daripada kita tengok mati sebab lomba haram tuan-tuan. Maka mati tu dalam keadaan dia berkata, seronok lah meninggal muda, umur 18 tahun, seronok lah ni sekian. Allahu Akbar. Yang seronoknya dia meninggal pagi, esoknya keluar berita, muka surat paling depan dalam paper tu, ajal lomba haram. Allah, tuan-tuan, aib kat atas dia dah. Sebut nama, buh umur. Tuan-tuan bayangkan mak ayah dia di rumah. Kan, bila jenazah sampai kan, orang ramai mai, adik-beradik sampai, kawan-kawan mai. Tuan-tuan, agak-agak orang akan bercakap tentang apa? Orang mai tanya mak ayah dia, orang mai tanya anak yang meninggal sebab apa? Agak-agak malu tak dia nak jawab. Tuan-tuan, malu sebagai seorang mak ayah anak meninggal sebab kemalangan dengan lomba haram. Maka itulah last yang orang kenal dia dengan lomba haram. Persoalannya, saya dengan tuan-tuan, dalam kehidupan kita sebagai seorang pendakwah di atas muka bumi ni, bukan kata dalam jurusan pengaji Islam, tak apa jurusan kita pun, doktor ke accountant ke penganggur seumur hidup sekalipun, baik tuan-tuan, orang mengenal kita sebagai apa? Orang mengenal kita sebagai apa? So malam ni cuba fikir dan cuba carilah apa yang orang boleh kenal kita. Bukan kita nak kita masyhur di dunia, tetapi biarlah ada peninggalan kita yang boleh memberikan kesan dan manfaat kepada ummah. Bila sebut tentang ummah, bukan bersifat kepada manusia saja, kepada alam. Kalau tak boleh dengan manusia, buat baik dengan binatang. Kalau tak boleh dengan binatang, buat baik dengan tumbuh-tumbuhan. Ni semua alam belaka ni. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi mensyarahkan dalam kitab As-Sahih, bagaimana kisah seorang perempuan yang hanya dia berlaku zalim ke atas kucing, maka Allah tempatkan dia dalam neraka. Bagaimana seorang pelacur melakukan ihsan dia ke atas anjing yang dahagakan air, Allah tempatkan dia dalam syurga. Maksudnya dakwah itu terlalu meluas sehingga kan pada mana-mana makhluk yang ada di atas alam ini, tuan-tuan dan saya boleh ambil sebagai manfaat. Lepas tu yang pertama dari segi pakaian kehidupan kita hari ini. Pakaian ni bukan pakaian zahir saja ni, pakaian ini akhlak dalam kehidupan kita ni. Orang kenal dengan apa? Orang kenal kita dengan apa? Waktu baru ni saya beritahu kepada staff-staff saya. Saya beritahu kepada staff saya, saya ada lebih kurang ada 60 orang lah staff di Darul Murtadah dan perniagaan-perniagaan. So saya beritahu dalam meeting 2 minggu yang lepas, saya beritahu tentang pemakaian staff. Saya kata kat staff-staff perempuan, saya kata, kamu duk pakai tudung-tudung pendek kadang-kadang kan. Saya tak boleh nak marah dan saya tak boleh nak halang kamu. Tapi fikir satu benda je. Kalau kamu pakai tudung yang cukup-cukup, bukan nak suruh pakai tudung yang sampai bidang 60 sampai meleret macam cendawan tu, tak. Bukan nak suruh pakai nu sampai labuh sampai ke kaki, tak. Tapi biarlah saya kata tudung yang melabuhkan tu, labuh yang menutup bahagian dada yang sempurna. Ni kadang-kadang dia bagi dah lah cukup-cukup.
Kadang angin tolak, kadang kita tak tengok pun rugi tuan-tuan. Kan? Saya kata laki ni Allah bagi nafsu ada. Hampa ingat staff-staff ni walaupun duduk di tempat dakwah ni, pengajar budak-budak pengajar Islam tu dah ada kepiah-kepiah belakang ni, bukan warak taram ni, bukan boleh percaya. Yang boleh percaya sikit saya seorang yang berasal dalam ni. Kan? Tak ada, sama je bila sebut orang lelaki ni ada. Allah memberikan, sebab tu ulama tulis dalam kitab tasawuf dia kata apa? Orang lelaki ni diuji dengan pandangan mata. Orang perempuan diuji dengan lisan dan lidah. Dua benda ni banyak bawa manusia ke dalam neraka Allah. Ni hadis Nabi. Dua benda tak bertulang yang akan banyak humban umat aku dalam neraka Allah. Tak bertulang benda tu. Yang pertama alat kemaluan, yang kedua adalah lidah. Tak bertulang dua-dua. Alat kemaluan tu datang daripada mana? Daripada mata. Tengok benda-benda yang haram. Kadang-kadang scroll Facebook. Kan, duk scroll-scroll. So bukan nak tengok benda yang haram. Bukan nak tengok. Tapi dia main. Kan, iklan algoritma tu kadang-kadang jahat. Kan, dia keluar iklan baju dalam. Padahal kita lelaki bukannya pakai baju dalam pun, tapi dia keluar. Bila keluar iklan baju dalam ni bukan umur 80, umur 18. Jarang kita tengok umur 80 tua dah pegang tongkat duk pakai. Tak ada. Maka dipertontonkan. Lepas tu dia berlaku perbahasan baru ni. Dia kata algoritma TikTok. Dia kata kami buat konten TikTok ni konten yang berbentuk manfaat bagi. Manfaat. Tapi persoalannya, mampu tak kita kawal untuk algoritma TikTok yang akan datang video-video yang merapu? Kan? Kadang-kadang pakai video yang dia tutup aurat tapi benda itu menggairahkan. Kan? Saya tengok ada satu video dia pakai tiga orang pakai purdah tapi dia buat macam menari. Ya, apa tujuan kamu pakai purdah kalau untuk nak menarik orang untuk tengok kamu macam tu? Kan dia pakai tu baguslah tutup aurat sempurna elok, tapi itu kan bukan kamu nak menarik perhatian orang dan boleh membangkitkan sampai peringkat boleh membangkitkan syahwat. Maka sebab tu hati-hati. Apa pakaian kehidupan kita ni? Orang kenal kita dengan apa? Orang kenal kita dengan apa? Jangan buat main tuan-tuan. Apatah lagi kita yang duduk pula dalam pengajian Islam. Saya kata kat staff saya kata satu, kamu pakai macam tu saya tak boleh halang kamu. Tapi saya sangat kalau Allah takdirkan sekali lagi nak balik daripada kerja tu, nak main kerja tu dalam keadaan kita kemalangan. Kalau kita kemalangan tu agak-agak dengan pakaian tu boleh tak tutup aurat kita dengan sempurna? Kalau accident ni tu kita tak boleh nak kawal. Jarang tengok kereta langgar kita kata cuk, Ustaz saya nak perbetul tudung saya bagi elok. Kan jatuh tu saya dia pusing pakai telekong Siti Khadijah ada. Tak ada tuan-tuan. Tak adanya orang tibai kita tu pakai tergolek lah kat situ. Kan kalau dalam keadaan tergolek kita tu yang tudung pula cukup-cukup. Allah. Silap-silap boleh jadi Allahumma salli ala Samad boleh jadi satu keaiban dari segi nampaknya aurat. Tapi kalaulah kita dah pakai elok, kalau kemalangan nampak aurat juga, tak apalah. Sekurang-kurangnya kita ada ikhtiar ketika hidup untuk mengatur kalau Allah takdirkan berlaku kemalangan, biarlah dalam keadaan Allah memelihara aurat kita. Orang yang ketika hidup bersusah payah dia menjaga aurat dia, insya-Allah Allah akan menyenangkan dia. Saat dia tengah duk susah, Allah akan pelihara aurat dia. Tengah hidup ni tengah hidup pun macam raja nak belanja orang yang pakai cukup-cukup nakal dan sebagainya, maka hati-hati. Itu yang pertama, orang akan judge kita kat situ. Kita boleh katalah lantaklah orang nak kata apa, biarlah orang nak kata apa, maka kita dulu terlebih tutup ruang-ruang fitnah tersebut. Cuba elakkan. Sebab itu yang pertama, bila sebut tentang dakwah tentang kehidupan kita, dakwah nafsi. Islahu nafsi, untuk kita nak perbaiki diri kita untuk menyampaikan kepada orang dari sudut apa yang kita ada dulu. Sebab dakwah dengan pakaian ni tak perlukan ilmu yang banyak. Dakwah dengan akhlak ni tak perlukan ilmu yang banyak. Apa yang kita buat itulah menjadi dakwah kepada orang ramai. Sebab tu dari segi pemakaian kehidupan kita. Kena tolong ambil berat. Saya ingat hari tu beberapa tahun lepas ada muslimat ni lah dia invite saya masuk dalam satu grup. Allahumma salli ala Samad. Grup tu nama grup tudung labuh vs tudung shawl. Grup tudung labuh vs tudung shawl. Grup WhatsApp lah. So tak apa, saya masuk, saya heran apa bila dia masuk dalam grup ni. Aku haram seumur hidup tak pernah pakai tudung bertaubat tahun mana pun tak boleh pakai tudung. Tapi dia bawa masuk saya dalam grup tudung. Saya macam tak boleh brain kau belum lah. Tu saya tanya admin dia masuk, kenapa masukkan saya dalam grup tudung ni? Saya kata dia hang tarbiyah lah aku tahun mana aku tak boleh pakai tudung. Kan? Waktu dia pun ngabak, dia kata ustaz, sebenarnya kami masuk Ustaz dalam grup tudung labuh. Tudung labuh ni maksud bidang 60 vs tudung shawl. Tudung shawl ni saya mula saya tak tahu. Saya macam okey. So kata apa point dia bercerita, dia kata ustaz tolong ustaz, kami lah ni duk bergaduh. Maksudnya geng tudung labuh ni
Kan depa ada dia punya mazhab, lepas tu geng tudung syal pun ada mazhab. So dia bergaduh-gaduh tak settle ni, depa bawa kepada perbincangan yang lebih serius, bawa kepada grup WhatsApp. So ni dia ada ami dia, yang ni ada ami dia. So dua ami bertembung untuk depa bergaduh dalam keadaan yang lebih baik dan lebih serius lah, lebih structure. So saya kata habis saya tugas apa? Dia kata nak minta ustaz jadi pengadil untuk buat bagi kami hujah mana yang betul. Oh saya kata ni parok. Kan saya seumur hidup dah beranak sampai lah 30 tahun tak pernah pakai tudung, nak suruh saya jadi pengadil macam mana? Dia kata ustaz tolong tengok mana betul dan mana salah. Lepas tu saya pun tudung labuh saya tahulah tudung labuh macam biasa tu lah. Tudung shawl tu saya kata tak tahu. Saya tanya isteri saya waktu tu. Saya sayang macam mana apa tudung shawl ni? Kata tudung shawl ni dia orang perempuan yang depa ni kreatif. Kain shawl yang biasa orang tak kat bau apa semua tu kan, dia pandai, dia pulas kuning, pulas masuk ke celah kangkang, kelotok apa semua tu, maka jadilah bentuk tudung. Oh saya kata, betul saya kata maksudnya tudung tu tutup dah aurat. Dalam surah An-Nur untuk melabuhkan bahagian dada, tak nampak bentuk badan. Saya kata cukup tak syarat tu. Dia kata kebanyakan shawl kalau yang labuh dia boleh menutup. Maka saya kata fair enough lah. Dari segi syaraknya cukup. Kan sebab Quran tak suruh pakai bidang 60 pun. Tak ada kita jumpa dalam Quran. Wahai muslimat yang sejati, pakailah bidang 60, bidang 55. Tak ada. Maksudnya as long kamu pakai dengan apa pun penutupan yang tak wajib tudung pun boleh. Kan? Kalau ada di rumah kain lansir lebih-lebih tu, kilas lah, buat pusing pun, tutup aurat. Okey, boleh. Kan ada tak kisah, boleh belaka. Dengan syarat tutup, jangan bagi nampak rambut dan bagi nampak bentuk badan, tutup daripada bahagian dada. Selesai masalah. Lepas tu saya kata, okey, kalau shawl tutup aurat, yang itu aurat, kenapa kamu nak bergaduh? Dia kata ustaz, geng tudung shawl kata kat kami dulu. Geng tudung shawl dia kata kat geng tudung labuh, dia kata ustaz, depa ni ustaz macam dengan cendawan berjalan. Saya duk terbayang belum macam mana cendawan berjalan. Kan cendawan dia punya payung itu lebih. So nampak kata-kata kaki kecil ada gede-gede jalan. Saya kata ya Allah kreatifnya depa ni. Nah, depa macam cendawan berjalan. Saya kata patut yang geng ni pula marah lah sebab kena kata macam tu. Dia balas balik. Dia kata ustaz, kami macam cendawan berjalan, depa ustaz macam hantu pocong. Saya kata kenapa hantu pocong? Dia kata kilas alah ikut atas ni, diikat atas ni. Dia kata tu bukankah hantu pocong je macam tu. Oh tuan-tuan, punya kreatif. Depa fikir dan bergaduh untuk benda macam tu. Saya kata daripada kamu nak bergaduh benda yang tak bagi manfaat ni, kamu tahu tak masih jutaan orang di luar sana yang Islam yang belum menutup aurat. Ni dalam mereka duk bergaduh, duk pakai hang tudung apa, aku tudung apa tu. Saya kata, tahu tak di luar sana ada masih ribuan jutaan orang Islam kita yang tak menutup aurat. Saya duduk di Mesir dulu pun, orang Arab sendiri banyak je tak menutup aurat. Tiba-tiba kita masih ada masa duk bergaduh pasal tudung ni dengan tudung ni. Hang nak pakai tudung apa pun tak ada masalah. Tudung bawai, tudung tenggiri, tudung ikan bilis, buatlah selagi mana menutup aurat cukup spek, cukup. Kenapa nak bergaduh? Sebab tu hari ni kalau perasan kenapa Islam jadi sangat, kalau di Malaysia khususnya, kalau di luar sana di Eropah, kalau tuan tengok kebangkitan Islam itu sepatutnya yang kalau dibuat kajian 0.3 hingga 0.6%. Maksud pertumbuhan Islam naik macam tu. Tapi lately ni setelah dibawa 15 tahun yang lepas sejak daripada pelanggaran di Amerika Syarikat kan, kapal terbang langgar dia PWTC ke apa CC dia tu, maka bawa Islamic phobia. Selepas tu pertumbuhan Islam mendadak naik. Tahun 2019 saya ada di Eropah 2 minggu. Waktu duduk di Jerman tu, saya ingat saya pergi Jerman, Switzerland, New Zealand, Belanda, Itali, Perancis, ada 7 negara saya pergi. Semua negara-negara ni masjid jadi penuh. Jadi limpahan orang. Bila saya tanya, kebetulan di Jerman dia minta saya nak jadi imam. Saya ingat waktu tu saya nak, dan dia orang datanglah sembang. Dia kata alhamdulillah, dia kata sekarang ni dia kata perkembangan orang menerima Islam di sini sangat ramai sehingga kan kami tidak mampu memuatkan masjid-masjid, tidak mampu lagi untuk memuatkan jemaah yang hadir. Bila kata dulu 0.3 sehingga 0.7, sekarang dia kata dah bertambah sehingga 1% pertumbuhan Islam di negara-negara Eropah. So Islamic phobia itu dibawa. Kan? Tapi di Malaysia tak berlaku keadaan yang sebegitu. Sebab apa? Minta maaf sebut, kebanyakan agamawan sendiri, sebanyakan orang yang dah lama Islam itu sendiri bergaduh dengan hal-hal furuk, bergaduh dengan perkara-perkara yang kecil. Macam tadilah. Tudung apa yang paling bagus, tudung apa yang boleh masuk syurga. Kan? Hak laki-laki pakai dua cerita, hak ni yang pakai kepiah, yang ni yang geng tak pakai kepiah. Kan? Yang ni yang geng pakai seluar jin. Kan? Nak pakai seluar jin, kurang-kurang dia pakai seluar. Yang patut marah tu hak yang pakai seluar pendek. Ya, sepatutnya benda-benda itu tidak perlu untuk kita bergaduh sebab itu adalah isu-isu furuk.
Tapi bila masyarakat dan ummah itu disibukkan dengan hal-hal furuk, sehingga akan menidakkan soal yang lebih utama seperti soal-soal akidah dan soal yang lebih besar anak muda yang tak semayang dan sebagainya. Lepas tu yang pertama, ingat bila sebut tentang dakwah Islamiah, benda yang perlu menjadi ukuran dan pertimbangan kita yang pertama tentang diri saya dan diri tuan-tuan dulu. No need for us to judge another person, because we are going to waste a lot of time for that. Orang yang tak cerdik, Nabi kata wal ahmaqu man ittaba'a hawahu. Pada diri mereka akan selesa untuk nak ikut hawa nafsu, untuk lebih nak memandang orang daripada memandang diri sendiri. Orang yang nak cari salah orang pasti akan jumpa. Tuan-tuan nak cari salah saya, pasti akan jumpa. Jangan risau, sebab saya manusia. Saya bukan maksum. Tetapi bila kita mencari salah orang, adakah menambah baik diri kita, dekat kita dengan Allah? Jawapannya tidak pun. Kita akan terlalu sibuk mencari salah orang untuk kita jatuhkan dia, berbanding untuk kita menambah baik diri sendiri untuk dekat dengan Allah. Sebab tu buang lah. Tak usah duk cari salah orang. Dia kata hang tahu dah je. Tak payah, tak ada. Nak mengumpat orang dan sebagainya, tidak menambah sikit pun iman kita. Malahan Nabi kata dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, disebut dalam kitab Jamu'ul Fawaid, disebut tentang Nabi melihat keadaan orang yang mengumpat orang, kata ke orang, memandang salah orang, mencari aib orang, ini dalam keadaan mereka mencakar dada dan badan mereka dengan kuku-kuku tembaga, sehingga menghancurkan habis daripada bahagian isi mereka. Na'udzubillah. Ini sebut dalam kitab Jamu'ul Fawaid. Maka sebab tu, yang pertama, kita sama-sama tengok dia kata, dalam bab dakwah Islamiah, boleh tidak daripada kita nak mencari salah orang, kita saling membetulkan kesalahan kita. Malam ni ambil masa kita, scroll down tengok dalam Facebook kita, Instagram kita, TikTok kita, ataupun mana-mana platform yang wujud. Maka tolong, kalaulah ada mungkin gambar-gambar kita yang pernah mendedahkan aurat, yang dulu-dulu, bukan yang sekarang, bukan yang dulu, bukan yang sekarang, tapi yang dulu-dulu ni, mungkin zaman-zaman muda ni, bukan zaman sebelum masuk UM, zaman yang masih baru BBNU tu, budak-budak baru nak up kan. Kalaulah ada gambar-gambar tu, tolong buang. Saya doa khusus pada semua adik-adik dan semua yang menonton ni, dekat 150 orang di Facebook. Saya doa khusus ni, siapa yang mungkin ada gambar-gambar dahulu yang mendedahkan aurat, semoga Allah memberikan bantuan pimpinan hati untuk ada kekuatan untuk tuan-tuan buang atau hide gambar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dia kata, Ustaz, kalau kami hide, Ustaz, macam mana orang nak tahu? Tak apa, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, kalau kami hide tak ada orang like. Tak apa, tuan-tuan. Tuan-tuan like sendiri hari-hari. Nak banyak like, tuan-tuan buat 1000 fake account. Buat fake account, like lah sendiri, banyak lah orang like. Tak ada, tapi tak ada orang komen. Tak apa, tuan-tuan. Tuan-tuan komen sendiri. Wah, awak cute-nya. Awak komen lah belit. Terima kasih. Kalau tak, biasa-biasa je. Tak lah awak cute. Tak cute. Balas sendiri. Pakai buat fake account. Kan? Tak memberi manfaat, tuan-tuan. Benda yang boleh mendatangkan fitnah kepada diri kamu. Sebab tu saya gini, semua adik-adik, saya kira kadang-kadang adik-adik kita ni muda, kadang-kadang tak ambil gambar kan, terselok sikit tangan kita. Ni bahagian ni aurat pada kita. Kan, bawah jam ni. Kan, atas ni pada pergelangan, dan tapak tangan tak aurat. Ini perbahasan konteks mazhab Syafi'i ni. Ni bahagian tengkok kadang-kadang mungkin terdedah. Bahagian mana lagi? Bahagian kaki, kadang-kadang kaki dah lah ada kudir 5 kupang dan kupang tu tak pakai pula, nampak uduh sangat pula lagi. Maka tengok balik, ada gambar ni. Kadang-kadang mungkin ambil dalam rumah dengan keluarga pergi bubuh gambar tu, kita tak perasan itu aurat kita. PM dia elok-elok, abang Kak Long boleh tak Kak Long minta Ustaz, minta remove gambar tu ataupun blur gambar kita. Ingat, satu langkah gambar kita ataupun aurat kita terkeluar daripada pandangan orang yang bukan mahram, maka semakin dekat mak ngayah kita dengan neraka Allah. Allah memberikan dalil, ya ayyuhallazina amanu khu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, pelihara diri kamu wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nak pi kepada konteks yang besar, kita selesaikan untuk yang nafsi dulu. Nak pi kepada orang, pandang yang diri tu. Kita sama-sama betul. Saya pesan untuk diri saya juga. Kok abang buka Facebook kata, Ustaz ni ada pakai slot pendek dekat Hawaii ni, tuan-tuan abang. Saya style diri sendiri, tuan-tuan. Tak apa. Kita bakat-bakat perbaiki ya. Yang salah. We cannot change the past, but kita boleh untuk ubah yang sekarang dan yang for the future. Yang lepas berlaku, betulkan. Taubat pada Allah. Taubat pada Allah. Semua buat dosa belaka. Saya buat dosa, adik-adik buat dosa, semua kawan-kawan dalam Facebook ni pun buat dosa. Kita pernah tengok benda yang haram, kita pernah makan benda yang haram, kita pernah mendengar perkataan yang haram, kita mungkin pernah
memegang benda yang haram, kita pernah sampai di tempat yang haram, moga Allah Subhanahu Wa Taala yang mengampunkan. Ada orang kata, dia kata, ustaz bukan saya upload tapi orang lain upload. Tuan-tuan pergi PM dia. Insya-Allah kalau PM cara elok, kan, dia akan buang. PM elok, jangan bergaduh pula. PM macam nak berkeling orang, dia tak buang lah PM elok. Assalamualaikum tuan yang mulia, tuan yang dirahmati Allah, disayangi para nabi. Saya nama sekian-sekian, saya nak mohon semua agar sekian-sekian boleh tak tolong remove gambar saya, sebab gambar kat situ nampak sebab saya tak tutup aurat. Saya mohon sangat jasa baik, ataupun tuan tolong blur gambar saya. Tak apalah, yang gambar lain teruskan. Sebab tu itu adalah tanggungjawab yang perlu kita buat untuk diri sendiri. Sebab tubuh kita ada hak. Tubuh saya dan tubuh tuan-tuan ada hak untuk kita memelihara dia. Dalil Allah sebut dalam Quran. Allah kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan surah Yasin kita selalu dengar dan kita selalu baca. Allah kata apa? Pada hari nanti di mahsyar mulut manusia akan dikunci. Akan ditutup mulut manusia ni. Mulut semua tak boleh cakap. Wa tukallimuna aydihim, ia akan cakap tu dah tangan-tangan manusia. Tangan akan cakap, ya Allah ni dulu dia pernah dedahkan aurat, ya Allah ni dia perlu ambil gambar selfie, ya Allah dia buat mulut macam mulut itik, sebab apa? Nak bagi orang like banyak. Ya Allah dulu dia buat ni sekian-sekian. Tuan-tuan, tangan akan cakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para nukhaba dan semua dinda-dinda yang khusus daripada pelajar-pelajar UM ni, saya yakin kamu semua ni akan jadi orang-orang yang hebat. Maka permulaannya betulkan sekarang. Jangan tangguh. Usahakan. On the past maybe kita adalah ada kesalahan, kita orang yang kurang baik, tapi sekarang kita cuma sama-sama perbaiki. Boleh? Yang pertama dari segi pakaian dan kehidupan kita. Baik. Yang kedua, bila sebut tentang dakwah Islamiyah. Bila sebut tentang dakwah Islamiyah, maka dari segi perkataan kita. Dari segi perkataan. Sebab apa? Dengan perkataanlah akan menzahirkan siapa kita. Dan hari ini perkataan tu juga diterjemahkan dalam bentuk status-status dan juga apa post kita setiap hari. Dulu tak ada media sosial, maka orang hanya mengenal seseorang melalui perkataan yang dikeluarkan. Lisan kita. Lisan ni dia tak bertulang, lidah ni tak bertulang, tapi cukup untuk nak merosakkan silaturahim. Lisan ni tak ada apa pun, tak kuat pun lidah ni tuan-tuan. Tuan-tuan ambil gunting nak kerat dia, takkan ada halangan. Kalau jari tuan-tuan nak kerat tak boleh sebab ada tulang. Tapi lidah tuan-tuan boleh buat apa-apa pun. Buat lembut, tapi dengan kelembutan lidah inilah yang banyak menyerumuskan manusia dengan kemaksiatan. Sebab tu hati-hati dengan lidah. Hati-hati dengan lidah. Lidah banyak merosakkan manusia, dan dengan lidah juga banyak menarik manusia untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya pada keadaan mana penggunaan lidah saya dan lidah tuan-tuan. Kita je tahu. Orang lain tak boleh nak tahu. Mungkin dia ni depan orang nampak bagus dia. Depan orang tak cakap banyak dia, tapi belakang Allah yang mengetahui. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui semua benda kita buat. Dari segi hakikat ataupun dari segi batin. Dari segi depan ataupun dari segi belakang. Hari ini cuba cek. Bila sebut lisan ni, yang bercakap dan apa yang kita tulis juga kena hati-hati. Cuba cek balik tuan-tuan. Guru saya kata dia apa, tak nak kenal seseorang tu, tuan-tuan buka media sosial dia, tuan-tuan akan tahu macam mana keadaan hidup dia. Cuba buka masing-masing, cuba scroll down, tuan-tuan buka profile masing-masing, cuba tengok. Which is dalam tempoh sebulan ni apa yang kita update. Dalam tempoh seminggu ni apa yang kita buat. Sebab semua kalau kita ni jenis duk hari-hari duk membawa orang, maka itulah kita. Kalau kita ni hari-hari kerja duk mengumpat orang, maka itulah kita. Jadi ustaz, alhamdulillah ustaz, saya dalam Facebook saya ustaz tak ada satu pun benda saya share. Dah 14 tahun dah saya tak pernah share apa. Itulah kita, orang yang tak pernah bagi manfaat apa pada orang. Sedangkan media sosial tu kan boleh guna untuk bagi manfaat. Media sosial tu kan boleh digunakan sebagai jambatan untuk kita buat kebaikan. Tuan-tuan ingat ni, teknologi ni bukan untuk dihapus, tapi perlu untuk diurus. Saya ulang, teknologi bukan untuk dihapus, tapi untuk diurus. Seperti mana pada malam ni kita uruskan teknologi ini untuk buat majlis ilmu ni. Raudatul min riyadil jannah. Raudah ni apa? Taman-taman syurga. Menghidupkan melalui teknologi ni. Adik-adik semua tu, ada yang duduk di Johor, ada yang duduk di Selangor, ada yang duduk di KL, ada yang duduk di Kelantan, tiba-tiba boleh hidup ni. Sebab kan apa? Menggunakan teknologi. Maka teknologi ni kata Imam Syafi'i macam pisau. Imam Khazali sebut dalam kitab dia,
Allahumma salli ayyuhal walad, Risalah Al-Waladiyah, kitab Risalah Al-Waladiyah, kata pisau ni pada apa yang kita gunakan? Kalau digunakan pada barang manfaat, guna potong bawang, potong daging, maka akan dapat pahala pada keharusan pisau tadi. Pisau yang sama digunakan untuk cucuk orang, untuk tikam dan cederakan orang, maka akan mendapat catatan dosa daripada barang dan alat yang sama. Sama dengan teknologi. Digunakan pada barang manfaat, maka dapat pahala pada dia. Maka digunakan pada barang mudarat, maka mudarat pada dia. Persoalannya saya dengan tuan-tuan guna untuk apa? Dalam kehidupan dakwah kita. Saya nak tunjuk. Boleh share screen tak ada Google Meet ni? Saya nak masuk Tu baik, saya tak apa. Mungkin adik Aminun boleh. Kalau dia boleh share screen adik Aminun. Saya nak tunjuk bukti ni. Saya nak tunjuk bukti, satu bukti. Cuba tengok dalam YouTube. Masing-masing cuba buka YouTube masing-masing. Saya sambil duduk live ni buka YouTube. Cuba tulis dekat YouTube tu, tulis satu, bukan tulis je perkataan ni. Cara goreng ayam. Cuba tulis tengok. Cara goreng ayam. Tuan-tuan tengok, ni magic ni. Tuan-tuan tulis cara goreng ayam. Baik, saya pun nak tulis juga. Saya nak tahu. Cara goreng ayam. Dan saya kata dakwah ni boleh dibuat dengan apa jua bentuk benda yang kita ada. Jangan, bila nak start ya? Cara goreng ayam. Okey, cuba tengok. Cara goreng ayam. Berapa ramai orang yang tengok cara goreng ayam? Yang atas tu 3,000 orang, 27,000 orang, 66,000. Yang bawah tu ada 300,000 orang. Kan? How to make fried chicken. Tuan-tuan, cara goreng ayam ada 300,000 orang yang tengok. Walhal goreng ayam ni, lempak ayam masuk dalam kuali, insya-Allah jadi ayam goreng. Takkan jadi punyalah ayam masak kicap. Takkan jadi punyalah masak lemak. Lempak ayamnya. Hak tak reti masak pun, boh minyak, buka api, ambil ayam, tergalung, punggai, pum, masuk dalam kuali, jadi ayam goreng. Takkan jadi benda lain, tuan-tuan. Takkan jadi benda lain. Tapi cara goreng ayam pun diajarkan. Maksudnya, siapa yang buat video, ada satu video sampai 290,000 orang, maka dia akan dapat 290,000 penyaksian baik di mahsyar kelak. Sebab apa? Dia menyampaikan ilmu cara goreng ayam. Bila dia kata, Ustaz, saya tak pandai lah cara goreng ayam. Ustaz, saya cuma boleh cara lipat baju. Tulis tengok cara lipat baju. Cuba tengok ramai mana orang yang belajar cara lipat baju. Dah tulis cara lipat baju. Cuba tengok berapa ramai orang tengok. Yang atas sekali 1.1 juta orang tengok video cara lipat baju. Tak boleh brain tuan-tuan, otak kita siapa yang bangang sangat ni lipat baju pun tak reti. Kan? Yang bawah tu 1.4 juta orang tengok cara lipat baju. Tuan-tuan, lipat baju. Saya tak pandai lipat baju, saya bak tu terang. Saya pandai lipat kain plekat je. Dia part segi, so senang, tarik bucu ni, tarik bucu ni, lipat perut dia jadi sempurna elok. Faham? Tapi tuan-tuan tengoklah tu. 1 juta orang tengok. Jutawan siapa yang buat video ni? Sebab apa? Jutawan dia memberi manfaat. Menyampaikan dakwah. Tak dakwah tu. Kan? Tuan-tuan, dia tu Ustaz, saya tak pandai lah Ustaz. Tuan-tuan ni, how to open the door. How to open the door. Ada 13 juta orang tengok cara buka pintu. Hampa habaq kat aku Ustaz, di UM, fakulti apa ajak cara buka pintu? Lecturer depan, Assalamualaikum semua yang hadir hari ni, saya nak ajar adik-adik semua cara buka pintu. Ada? Ada? Tak ada. Tak ada. Tapi tuan-tuan, ada 13 juta orang tengok how to open the door. Tuan-tuan bayangkan kalau kita buat sesuatu yang boleh bagi manfaat dengan kapasiti ilmu kita. Hatta dalam YouTube hari ni, dalam media sosial hari ni, orang ajak cara bernafas. Tuan-tuan boleh cara bernafas? Cara bernafas. Kita tak boleh brain. Kalau kita kata apa nak bernafas pun kena ajak ke? Ya. Tuan-tuan tengok 40,000, 50,000 orang belajar cara bernafas. Dan paling yang dia tak boleh belah langsung. Tuan-tuan tulis cara tak buat apa-apa. Cara tak buat apa-apa. Berapa ratus? 491,000 orang orang belajar tengok cara tak buat apa-apa. Dan saya try buka video ni 5 minit 12 saat. Memang dia tak buat apa-apa tuan-tuan 5 minit tu. Saya rasa itu 5 minit pembaziran yang paling besar saya buat dalam hidup saya. Sebab 5 minit memang dia duduk, habis 5 minit, betul dia tutup video. Tuan-tuan, itu yang dikatakan dengan teknologi ni. Tuan-tuan boleh buat manfaat yang boleh tuan-tuan pilih. Kan? Dia kata, Ustaz, saya tak reti buat apa. Baik, tuan-tuan ajak apa yang tuan-tuan boleh buat. Apa kehidupan kita reti buat? Assalamualaikum, hari ni saya nak ajak cara setrika baju. Dia kata, Ustaz, siapa nak belajar? Ada orang belajar. Boleh tengok cara setrika baju, ada orang belajar. Ustaz, hari ni saya tak reti apa, Ustaz. Hari ni saya cara nak ikat tali kasut. Buat. Hari ni cara ikat tali kasut. Tak tunjuk muka tak apa.
Tak perlu tunjuk muka pun. Yang penting menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Saya masih ingat tahun 2019 Master Ramen. Kalau adik-adik kita yang main game mungkin kenal Master Ramen, Solos, Daddy Hood. Mereka adalah player-player yang besar dalam pengurus e-sport Malaysia lah. Mereka berhubung dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya main game. Saya betul terang, saya main game. Sampai sekarang pun saya masih main Dota. Main Dota, CSGO, saya masih main. Cuma saya tak sempat macam dululah. Kalau dulu di UPNM, saya dibayar untuk mewakili UPNM untuk main game peringkat international. Dota waktu tu saya ada tim yang kita mewakili international lah untuk pergi lawan. Dan UPNM bayar saya. Saya tak payah pergi kelas 1-2 semester tu untuk pergi main game je lah. Waktu tu, sekarang dah noob lah. Sekarang ni tangan dah sedur, saya dah ada anak ramai. Kadang-kadang duduk naik main game, anak atas keyboard, mak naik atas keyboard pun saya tak boleh nak main lah. Dulu ya. So, bila pihak e-sport Malaysia call, dia kata, Ustaz boleh tak kami nak jemput Ustaz? Sebab untuk makluman, tahun 2019 Sukan C di Manila dipertandingkan ada 9 pingat emas dipertandingkan di Sukan C. Tekken 3, CSGO, Dota, saya tak ingat, ada 9 game lah. Lepas tu mereka berhubung, dia kata, Ustaz boleh tak jemput untuk nak at least kita buat sesuatu panduan. Sebab player-player Malaysia yang e-sport ada mewakili dalam 30-40 orang. So saya pergi jumpa dengan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ketika tu, Dr. Zulkifli Al-Bakri, sekarang Menteri Agama kita. Saya bawa Kokom sekali, Kokom, Master Daddy Hood, kita bawa beberapa orang pergi jumpa untuk kita buat garis panduan kepada player-player e-sport yang main game, tapi apa garis panduan yang mereka boleh ikut agar ada balance lah kan. Main game tapi jangan tinggal akhirat. Alhamdulillah Jabatan Mufti pun menerima dan memberikan sokongan yang baik lah untuk dikeluarkan satu bayan linas dan juga pendapat dari segi gamers ni. Sebab e-sport sekarang adalah yang antara yang terbesar dari segi sukan di Malaysia. E-sport dah besar. Dota untuk bayangkan, untuk international punya sekarang hadiah 50 juta USD first prize. 50 juta USD tuan-tuan. First prize ni cerita, maksudnya e-sport ni bukanlah benda yang kecil dah. Dalam dunia kita hari ni, kita terpaksa menerima. Kita nak tolak tak ada masalah, tapi siapa yang tak main tu bagus. Tapi kita tidak boleh menafikan anak muda kita hari ni adik-adik kita ni, kamu akan berhadapan dengan mad'u yang kaki game, taik game. Kan, mereka dah menjadi satu candu dadah yang baru dengan dadah moden. Kadang-kadang pergi di restoran, semua pegang telefon masing-masing. Pergi di kedai makan kan, sepatutnya teknologi ni mendekatkan orang yang jauh, tapi hari ni teknologi telefon ni menjauhkan orang yang dekat. Ramai, tapi tak bersembang, main game. Main game kat rumah maksudnya. Tapi tu cabaran kita lah. Cabaran kita. Saya tak menolak, tapi saya tidaklah terlalu meraihkan sangat. Sampai nak kata, hampa kena main game. Tak. Siapa yang dah terlibat, maka jaga. Jangan jadikan game sebagai kiblat. Jangan jadikan game ni sebagai kamu punya benda yang boleh merosakkan pula hubungan silaturahim di antara hubungan kita, keluarga, mak ayah, adik-beradik dan juga kawan-kawan kita. Hati-hati. Ini saya pesan untuk anak-anak muda ni. Kamu pendakwah-pendakwah yang akan berhadapan zaman Gen Z yang jauh lebih mencabar. Lepas tu balik pada tadi, ingat dakwah Islam yang perlu kita sangat ambil berat adalah dari apa yang kita percakapkan dan apa yang kita tulis setiap hari. Balik cek sendiri ya. Hanya kamu mengenal kamu. Kadang-kadang kita tengok, dia ni nampak bagus, tapi status dia hari-hari macam nak perli orang. Kan status dia hari-hari macam ada je dia nak kata ke orang, nak perli orang. Cuba cek, kalau orang buat macam tu, kita seronok nak baca. Lepas tu, kalau kita tak seronok, jangan kita buat. Boleh nak buat status, kalau nak buat ni, tuan-tuan, syarat dia buat set only me. Only me maksudnya tuan-tuan seorang je baca. Tulislah. Nak maki ke, nak apa ke, biar tuan-tuan baca. Tuan-tuan je sakit hati tak apa, jangan sampai kepada orang lain. Sebab apa? Nak jadi pendakwah ni tu cabaran dia untuk kita nak mengawal emosi kita. Semua orang ada masalah, saya diuji. Rumah tangga, dalam apa, semua diuji. Tetapi macam mana kita nak mengawal emosi? Kita tak boleh nak ubah takdir, tapi kita boleh mengubah cara memandang sesuatu takdir. Allah bagi COVID-19, ada orang yang dia terus down, nak bunuh diri dan sebagainya. Tapi ada orang yang dia mengambil as opportunity. Kan? Orang tak boleh keluar rumah, maka dia bawa sistem online. Bisnes online. Orang tak boleh keluar rumah, maka dia bawa kepada tuition online. Dia ambil opportunity walaupun dia sebagai seorang pelajar. Boleh dapat manfaat, boleh. Sebab tu bila sebut tentang dakwah ni jangan duk pandang tunggu ustaz saya ni tak ada lagi degree. Tak perlu ada degree pun, kamu boleh menyampaikan sesuatu.
Tapi kalau saya sampai jadi sesat, janganlah melibatkan benda-benda hukum. Kamu sampaikanlah benda-benda, walaupun satu ayat kebaikan itu dah dikira sebagai kebaikan. Kalau di Mesir dulu, dia ada satu stiker yang tuan akan tengok ada di mana-mana. Stiker tu apa? Sallu ala nabi al-yaum. Sangat makruf, tetapi di mana di Mesir, penjuru mana pun mesti ada stiker tu. Hal sallu ala nabi al-yaum. Adakah kamu dah selawat ke atas nabi hari ni? Baik, tuan-tuan bila baca je benda tu, tuan-tuan akan buat apa? Reaksi kita automatik akan selawat ke atas nabi. Maka itu juga dakwah. Tuan-tuan pernah tak naik kenderaan, tuan-tuan tengok orang pelekat stiker la ilaha illallah. Pernah tengok tak? Bila tuan-tuan tengok stiker tu, tuan-tuan tutup mata ke tuan-tuan akan baca? Siapa yang bila bawa kereta nampak stiker tu, astaghfirullahalazim? Ada? Kalau ada tuan-tuan memang jahat sungguh, tak cek kencing pun tak jahat. Tak ada. Bila kita terbaca je stiker tu automatik, kita sendiri akan baca la ilaha illallah. Nabi kata apa dah? Afdal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kalimah adalah kalimah la ilallah. Nabi kata man akhiran la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucap pada kalimah la ilallah, Nabi janjikan orang ni akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Nabi. Maka sebab tu cek balik hari ni dari segi perkataan kita dan penulisan kita. Apa yang kita dah bawa orang untuk dekat dengan agama. Saya cabar adik-adik sekarang. Ni saya cabar adik-adik yang berada di Zoom meeting. Untuk kita nak dah kita start buat dakwah malam ni. Kita buat dakwah dengan platform apa yang kita ada. Kita berdakwah platform dengan apa yang kita ada. Jangan tangguh kita buat malam ni. Dan siapa-siapa rakan-rakan di Facebook pun welcoming for you to take this challenge. Boleh tak kita start berdakwah malam ni? So siapa yang ada Facebook, yang ada Instagram, yang ada Twitter, kita type malam ni juga. Tulis satu je, sabar separuh pada iman. Saya ulang, tulis ayat ni, sabar separuh pada iman. Siapa yang buat sampai pukul 12 sekali lagi, pukul 12 malam, kamu dapat 300 like. Kamu dapat 300 like. Organik. Maksudnya kamu tak tipu, kamu tak buat ads, kamu tak buat apa, normal. Kamu buat status tu dan kamu tinggalkan. Cuba tengok siapa dapat 300 like. Ni saya ulang ni, di Facebook sama ada Instagram ataupun di TikTok ke atau mana platform media sosial yang kamu ada. Kalau kamu dapat 300 like, saya akan bagi cash kat kamu RM100. No question asked. Saya challenge kamu. Kamu buat sabar separuh pada iman. 300 like. Sampai pukul 12 malam, kamu PM saya personal, saya akan transfer 100. Cash. Saya akan bagi. Transfer melalui, tak cash lah kan, kalau transfer. Saya akan transfer RM 100. Tak kisahlah kawan-kawan di Facebook ke, kawan-kawan di adik-adik kita khusus di Zoom Meet. Siapa yang capai 300, first come first serve, saya akan bagi RM100. Buat takut apa? Buat you lose nothing. Kamu tak dapat 300 like pun, kamu tetap dapat pahala. Tapi hashtag lah hashtag Madat. Hashtag Madat atau Murtada Dakwah Center. Lagi saya nak cari macam mana kamu. Bila hashtag tu automatik algoritma akan set agar saya boleh nampak kamu punya post. Murtada Dakwah Center. Sabar separuh pada iman. Murtada Dakwah Center hashtag. Siapa yang capai 300 like, saya akan bagi 100. Tak ada masalah. Dan itu kalau 2 orang pemenang, saya bagi 200. Tak ada masalah. Tak miskin pun insya-Allah. Mungkin sebab saya bagi kat tuan-tuan 200-300 malam ni, esok saham saya naik ke, mana nak tahu. So welcoming. Ada 5 orang, 500, tak ada masalah. Sampai pukul 12 malam ni. Siapa boleh buat? Saya cabar kamu sekarang. Kata nak berdakwah, dia kata ustaz, saya malas kalau tu nampak poyo. Tak apa, at least ada juga kebaikan. Dia kata, saya faham. Dia kata ustaz, saya bukan tak mau tulis benda-benda dakwah setiap hari. Dia kata ustaz, bila tulis benda dakwah ni, dia kata ustaz, tak ada engagement langsung. Kalau tulis kata ke orang sonok. Kalau buat benda-benda annoying, orang sonok nak ada engagement, nak komen, nak mengusik. Tapi kalau tulis benda-benda dakwah, biasanya tak ada sambutan. Dia kan? Orang kurang sikit nak tengok, nak like, nak share, apatah lagi nak komen. Tak apa tuan-tuan. Allah janjikan pada kita. Allah kata apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Di sisi Allah tu, walaupun sebesar zarah kebaikan yang kamu buat, Allah tak memandang dari segi result. Allah memandang dari segi usaha kamu buat ke tidak. Walaupun saya tahu, saya pun berhadapan kamu dulu, dulu mula-mula duk berdakwah di media sosial ni tuan-tuan. Allah sekarang yalah mungkin ada beberapa ribu follower, mungkin mudah. Dulu tuan-tuan, Allah kalau buat sendu kita.
Nak boleh dapat 1-2 like Allah, tapi saya tak kisah, bukan saya nak tengok pada berapa like. Yang penting saya dah buat apa yang saya usahakan. Yang penting saya dah usahakan apa yang saya mampu buat. Dia kata, ustaz, saya dah buat dah ustaz. Saya buat status sabar tahu pada iman, dia kata, ustaz, sampai pukul 12 malam ada 2 like ya ustaz. Yang pertama dia like sendiri tuan-tuan. Sebab lama sangat. Tunggu sampai pukul 10 11 dah, dia kata 1 like pun tak masuk. Kan? Tunggu sampai pukul berapa, dia kata like tak ada langsung, dia kata, ustaz, kan, dia like sendiri 1. Lepas tu ada lagi 1 like, kan, siapa like? Alhamdulillah lah ada orang luat like, kan. Lepas tu dia komen dalam tu, dia kata, sorry cik, silap like, kan. Tak apalah kalau tu pun berlaku pada kita, tak rugi sikit abuk pun. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala dah memandang. Dan memang kalau kita tengok dari segi algoritma Facebook pun memang dia jenis macam tu. Benda-benda yang bersifat dakwah, kuliah, memang dia akan rendahkan algoritma ataupun orang untuk nak engage tengok. Untuk malam ni kan follower ada 200-300 ribu, tapi yang tengok apa? 100 orang lebih, 200 orang je. Tapi try tengok kalau saya buat video menari TikTok. Tuan-tuan, tak tahu tuan-tuan. Silap terlebih-lebih dari segi live tu orang tengok. Tapi adakah rugi kita buat? Tak rugi. Teruskan apa yang kamu buat. You lose nothing. Malam ni tuan-tuan buat status tu, tak ada orang tengok. Tetap tuan-tuan tidak ada satu pun kerugian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So, clear it? Maksudnya buat. Start doing something. Giving something. It's not what you give, you get back. Di sisi Allah, bukan what you give, you get back. Tetapi di sisi Allah, what you give, you will get more. What you give, you will get more. Saya masih ingat saya belajar dulu di PNM, saya sebagai MPP dan juga pengurusi badan dakwah, dan ketika tu juga sebagai pengurus YDP College, C4 saya masih ingat. Memang kalut tuan. So tugas saya kerja duk turun, duk khidmat kat orang lah. Orang sakit, orang ni, orang ada masalah ni, tengah malam ni apa semua. Kerja duk masa ni memang tak sempat langsung untuk nak study. Tak sempat tuan. Terus terang kata memang tak ada langsung masa dengan buku sebagai, terasa macam tak balance langsung ni. Kerja duk jaga kebajikan pelajar je. Kerja duk jaga orang je. Kita ni tak terjaga ni, tak terus sendiri-sendiri. Tapi Allah izin tuan-tuan, waktu saya duk sibuk tu 6 semester straight boleh dapat dekan. Tapi tahun akhir macam poyo sikit lah, kata ni nak try fokus, nak bagi 4 flat pula. Ni fokus konon nak jadi pelajar yang paling nak bagi cemerlang betul ni. Kan? Jadi tak mau, saya dah tak ada jawatan di MPP. So sebagai pengurusi badan dakwah pun saya jadi penasihat badan dakwah. Lepas tu college pun saya dah jadi orang biasa. Kan? Konon-kononnya nak fokus gila-gila. So ngaji. Kan? Waktu tu Allah izin jadi tak dapat dah dekan, tak dapat dah dean list. Baru saya tengok sebenarnya bukan pada apa yang kita baca, pada kepada redha Allah kot. Mungkin kita banyak memberi manfaat kepada orang, kita tolong orang, maka Allah memberikan lebih kepada kita. Bukan nak suruh tuan-tuan, lepas ni tak payah baca buku dah, aku start like dia hang lagi kot. Maksudnya dari segi usahalah. Cuma saya tengok pada kelangsungan saya macam tu. Sama sekarang, saya duduk berkhidmat di Darul Murtada, saya tak ambil apa-apa gaji pun, tak ambil duit apa. Tapi saya sibukkan diri. Saya daripada pagi tadi saya dah kuliah. Saya hantar anak-anak saya 4 orang anak. Anak saya sekolah rendah, lepas tu anak di Branding Bunch, lepas tu 2 orang lagi duduk di Pasti. So pagi-pagi tugas saya, isteri saya sambung mengaji di Indonesia. Saya hantar anak-anak pergi sekolah. Tadi pukul 9 ada kuliah. Pukul 11 ada meeting. Pukul 12 ada meeting. Pukul 2 ada pergi ambil tukang, bawa. Pukul 2.30 ada meeting lagi. Habis tadi pukul 6 pergi jumpa orang. Balik salim jubah, nak cubit pipi bini pun tak ada ni. Bini ditunggu kat rumah tu, nak cubit pipi pun tak sempat. Kan? Balik-balik ni tori salin ni, baju pun tak ada ni. Saya selum ya Jun. Ni nampak ada baju-baju lain kan. Selum jubah dia tak sempat. Tapi adakah merugikan? Tak apa, kita buat. Kalau Allah takdirkan mati sekurang-kurangnya ada juga sepanjang hari ni, mudah-mudahan ada sedikit manfaat kepada orang boleh bagi pun jadilah. Sebab tu itulah dakwah kita. Sebab tu yang pertama tadi pakaian dan apa yang pada tubuh susuk kita. Yang kedua adalah dari segi perkataan dan penulisan kita. Tolong cek balik adik-adik. Kamu muda lagi ni. So saya yakin amarah kamu masih lagi membuak-buak, tapi tolong kawal. Yang ketiga, bila sebut tentang dakwah Islamiah, bila sebut tentang apa peranan kita sebagai pendakwah, adalah tentang tadi yang pertama tentang pakaian ni, yang kedua adalah bil lisan dan juga apa yang kita tulis, yang ketiga Allahumma salli ala Muhammad. Allah, saya lupa dah, saya tulis tadi.
pertama lisan, kedua lisan. Yang ketiga tentang tuan-tuan taubat kita dengan Allah. Taubat kita dengan Allah. Taubat kita dengan Allah. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik pandai ni tuan-tuan, pada mereka satu benda yang ada, persamaan. Dia kata pada mereka ada orang yang banyak muhasabah untuk bertaubat kepada Allah. Wajib kepada seorang pendakwa, kalau kamu nak mengajak orang untuk bertaubat kepada Allah, terdahulu kita lebih menggandakan usaha taubat kita dengan Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, dia kata apa? Kalau aku mengetahui satu daripada istighfar aku Allah terima, kalau satu yang aku tahu, nescaya aku akan buat kenduri satu negeri. Nak abang kata seronoknya Imam Hasan Al-Basri dalam ribuan zikir dia, daripada ribuan istighfar dia, kalau satu je Allah bagi alamat kata Allah terima, dia kata aku nak buat kenduri satu negeri. Sebab apa? Keseronokan dia dalam bab soal ketika Allah mengampunkan. Nah, maka sebab tu usahalah, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan taubat kepada kita agar perjalanan dari sudut dakwah kita usahakan sebagai pendakwah di atas muka bumi Allah yang memegang dan memikul tanggungjawab kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu memberikan manfaat dan kebaikan. Jadi saya raikan sikit dalam 10-15 minit. Kok ada soalan, saya tengok tadi banyak di chat, di ruangan chat. Minta Acap boleh buka ruangan chat di bahagian sisi kanan tu. Mungkin adik-adik kita mungkin ada persoalan ataupun mungkin daripada kawan-kawan yang berada di Facebook, kalau ada mungkin perkara-perkara yang nak dikongsi dan ditanya, kalau yang mampu saya jawab, saya usahakan. Kalau saya tak mampu jawab, saya akan tengok soalan yang saya mampu, insya-Allah. Mungkin ada soalan-soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas penerangan berkenaan dakwah Islamiyah tadi. Jadi insya-Allah saya ada satu soalan. Bila kita menyentuh berkenaan dakwah Islamiyah ni, apa aspek yang perlu kita titik beratkan dan macam mana langkah-langkah ataupun tips-tips yang boleh kita ambil kira untuk sampaikan dakwah kita kepada mad'u, di mana mad'u ini berlatar belakangkan yang berbeza dan mempunyai pelbagai jenis karena. Jadi apa cara ataupun langkah yang terbaik untuk kita ambil Ustaz, insya-Allah. Okay, baik. Terima kasih soalan yang baik pada Dinda saya, insya-Allah. Tuan-tuan kata cabaran kita hari ni lah kita berhadapan dengan segmen, dia panggil segmen lah, segmen anak-anak muda yang jauh dah terkehadapan dari segi pemikiran, dari segi teknologi dan dari segi lifestyle mereka. Kalau kita dulu kecil-kecil, saya tak pernah masuk KFC, McDonald's, Starbucks tu tak pernah mimpi pun. Tapi budak-budak sekarang normal, budak-budak sekolah rendah balik beli Starbucks minum. Kan? Kita tengok Allahu Akbar budak ni, tapi itulah lifestyle mereka. Budak kita dulu, zaman saya tahun 90-an 80 lagi lah kan, nak pegang telefon ni jauh sekali sebab tak ada telefon. Tu ada telefon tu macam nak telefon ni tuan-tuan besar kotak tisu tu. Kalau punggai ke orang meninggal roh yaram. Kan, tapi hari ni anak-anak saya umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dah boleh ada telefon. Dan mereka pandai menggunakan. Allah takdirkan pada mereka ni pula, mereka hebat. Maka tidak melainkan Nabi ajar dengan kita, didiklah anak kamu mengikut zaman kamu. Maksudnya apa? Kita kena hidup dengan realiti, dengan kewujudan apa yang wujud kita hari ni. Kalau kita tak faham, belajar. Bukan nak kena hidup, bukan kena terjun ke zaman dan alam mereka, tetapi kena mendalami apa yang mereka lalui. Tentang kalau mereka terlibat dengan game, saya tak suruh kamu main game, at least kamu tahu, agar kamu ada comfort zone untuk bercakap dengan mereka. Macam saya contohnya, kalau nak duduk dengan geng-geng rempit, saya buat kelas khas untuk budak-budak rempit je. Maksudnya geng yang datang tu wajib nak syarat nak masuk kelas tu kena merempit. Mereka datang rock, sembang gua lu, tak apalah, gua lu lah. Kan, bukan dosa pun. Gua lu tu ana anti lah. Kan, gua ana, lu anta, perempuan anti, itu je lah. Kan, cuma pada kita yang daripada pengajian Islam, nampak kalau pergi kat kelas gua lu memang kena siku dia kan. Padahal istilah je, aku hang. Kan? Tapi tak apalah, bukan kita nak mengatakan ustaz kena ikut depa semua. Tak, cuba bayangkan kalau kita pergi dalam keadaan depa duk tengok merempit ramai-ramai, kita pergi daripada jauh, qala Allah Taala fil kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitan, memang selera lah depa. Tapi pergi mencari pakai t-shirt, saya nak pergi saya tak pakai kepiah,
Kan? Tapi bawa dengan unsur dakwah, pergi sembang dengan mereka elok-elok, duduk baru kita cakap, dah masuk sembahyang, jom sembahyang. Bukan nak tunjuk sampai membuatkan mereka jauh daripada kita. Sebab uslub dakwah itu perlu kena. Uslub dakwah itu perlu meraihkan keadaan bi'ah, keadaan qarar di kawasan itu, keadaan bagaimana adat di kawasan tu kena jaga. Saya pergi, Alhamdulillah untuk 2020, Allah izinkan dekat 40 orang. Allah izinkan saya berjaya, saya sendirilah secara personal syahadahkan orang untuk masuk Islam. InsyaAllah bulan depan pun ada lebih kurang 2-3 orang lagi yang dah ambil untuk mereka nak syahadah. Saya akan usahakanlah. Raihkan mereka. Saya banyak kawan-kawan yang berniaga, yang ni adalah kawan-kawan yang berniaga yang minta nak masuk syahadah. Sebab saya adalah orang berniaga. Saya orang yang terlibat dalam perniagaan, dan saya ada lebih daripada sekarang ni dekat 7-8 perniagaan lah, dengan dan staff dan sebagainya. Berdakwah ni adalah memang passion saya berdakwah. Lepas tu berniaga, so saya banyak tarik orang-orang berniaga lah. Bawa macam mana perniagaan itu nak dibawa ke arah yang lebih baik. Macam mana perniagaan tu agar perniagaan tu hanya bukan perniagaan kita dengan manusia, tapi perniagaan kita dengan Allah. Macam mana sahabat-sahabat Nabi, daripada 10 sahabat dijadikan syurga, 7 sahabat Nabi yang kaya. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Abdul Rahman Auf, Zubair Al-Awwam, Talha Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 7 sahabat yang ni adalah sahabat yang dijanjikan syurga daripada 10. Maka kita bawa dengan apa yang kita mampu. Maka key yang paling penting bila sebut dengan cabaran dakwah yang kamu perlu hadapi dan kamu perlu usahakan adalah berdakwah dengan apa kemampuan yang kamu ada. Bukan tunggu kemampuan yang kamu tak ada. Saya ulang, berdakwahlah dengan apa yang kamu ada. Apa background kehidupan kamu, apa pengalaman kamu, apa specialist yang kamu ada. So using that and utilisation. Utiliskan, manfaatkan semaksimal mungkin. Ada orang yang dia mungkin berdakwah dengan cara menulis. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang yang dia pandai menulis. Perkataan dia, Cikgu Fadli Saleh, dia pandai menulis. Kan? Khairul Hakimin, bapak viral Malaysia. Khairul Hakimin ni dikenali sebagai bapak viral Malaysia. Dia ni pandai menulis perkataan-perkataan, dan untuk makluman dia yang jaga page Datuk Siti Nurhaliza, Mira Hafizah. Dia jaga. Dia jaga untuk dia buat konten-konten viral. Dia pandai menulis, tapi mereka mungkin macam Khairul Hakimin, dia kurang bercakap depan orang ramai, tapi dia menulis. Maka dia menggunakan itu sebagai uslub kebaikan dia nak bawa. Ada orang yang dia tak pandai menulis, tuan. Dia menulis, tuan-tuan, 2 jam setengah. Assalamualaikum, dia padam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum balik. Dia mungkin tak mampu menulis, maka dia mungkin boleh bercakap. Ada orang yang mungkin tak boleh bercakap dan tak boleh menulis, selesa otak dia tak bersambung sangat, maka boleh cari orang yang selesa berkongsi kebaikan. Dia dah set dah. Setiap hari dia akan bangun, dia akan buka Facebook orang yang selalu share benda baik. Siapa yang Facebook, dia set si first untuk dia akan sebarkan manfaat dengan dia tolong sebarkan. Dia copy link, dia hantar kat grup WhatsApp. Dia copy link, dia hantar dekat kawan-kawan dia. Dia hantar setiap pagi, Assalamualaikum, jom selawat kata Nabi hari ni. Ingat, kita bertuhan ke Allah, jangan buat maksiat. Dia buat itu ya. Biarlah orang nak kata poyo, tak poyo pun tak apa. 100 orang yang kita hantar, 5 orang blok, kita masih ada 95 orang. 95 orang blok, kita masih ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut. Yang penting cari apa yang ada sekarang untuk kamu sebarkan. Jangan tunggu yang tak ada. Carilah. Kamu tak tahu nak buat apa, kamu pergi pelekat, buat stiker besar-besar, buat flyers besar-besar, tulis berimanlah, tulis Allahu Akbar. Tulis Allahu Akbar. Kamu tak tahu nak fikir apa, tulis Allahu Akbar, kamu lekat dekat kereta kamu. Orang lalu tengok, orang baca Allahu Akbar, kamu dapat pahala kerana membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan simple. Ataupun kamu carilah apa bentuk benda yang seringan-ringan benda agar boleh kamu menjadi orang yang menyebarkan kebaikan. Carilah sekecil-kecil benda apa yang kamu mampu buat. Jumpa orang bagi salam, dapat manfaat. Nabi kata iza laqitahu fasallim alaih. Zebarkan salam, itu adalah hak sesama Islam. Baik, Hana Maisara. Hana, iainkah Hana Delisha tadi? Kan? Dia tanya apa, Ustaz? Saya nak tanya pendapat Ustaz. Antara dakwah dengan orang Islam dan dakwah dengan orang bukan Islam, mana yang lebih mencabar? Of course dengan orang dua-dua mencabar. Sebab saya kata tadi 40 orang yang bukan Islam untuk saya bawa mereka untuk mengenal Islam. Kalau kena cara tak susah. Tak susah. Tetapi yang ada agak cabaran ada. Ada yang Islamic phobia yang memang jumpa kita bila dia tengok kita nak bawa dakwah pada dia. Dia memang dia akan hentam kau-kau. Tapi tak apa, kita tak berlayan je lah, dengar. Tak rugi pun kita dengar. We lose nothing pun, dengar je lah. Okey. Yang mampu kita jawab. Yang tak mampu kita jawab, tak payah dia buat pala tahu.
Sekadar kata okey tak apa, mungkin kita belum bersedia berhadapan dengan dia. Maksudnya kita balik muhasabah diri, okey aku tak mampu dia dalam bab ni, so aku akan improvise. Tapi kalau tanya saya, orang bukan Islam mudah untuk kita nak pergi berinteraksi dengan dia. Dia macam cawan yang kosong. So mudah untuk kita tuan ayat. Cabaran yang saya rasa pada saya secara peribadi yang susahnya adalah pada orang Islam yang jauh daripada Islam. Saya ulang, orang Islam yang jauh daripada ajaran Islam. Dia panggil Islam non-practical. Ni yang paling susah. Dia pandai sangat. Orang kata, kau awak tak pakai tudung. Hey, dia kata tudung tak pakai tapi hati baik. Allah mak. Dia jawab apa? Saya tak pakai tudung tapi saya tak kata ke orang. Saya tak pakai tudung tapi saya ni, saya khidmat bagi kat mak ya sehari 12 juta. Nak cakap apa? Susah. Tak semayang, kita kata, kau awak tak semayang. Abang ni, awak tak semayang. Meniaga pun tak semayang. Hai, dia kata Allah faham. Takkan tak faham saya duk kerja. Macam Allah pop makan dia. Macam malaikat tu tok pupu dia. Maka dengan orang Islam, apatah lagi pada mungkin orang yang baru nak berubah. Cabaran yang paling besar kepada orang yang nak berhijrah adalah daripada orang Islam, sahabat-sahabat Islam dia. Ada orang yang baru nak berubah, tengok orang dia kata, ingat aku tak kenal hang dulu macam mana. Allah hang tak suruh buat alim pakai tudung lah. Aku tahulah hang tu macam mana dulu, rambut berkarat. Maka biasanya orang yang macam ni dia lagi fragile. Dia berubah sekejap dan dia akan jadi jauh lebih teruk daripada sebelum dia berubah, disebabkan dia dah rasa alang-alang orang tak boleh terima aku, biar aku jadi teruk balik. Na'udzubillah. Benda ni saya pernah dapat banyak kes di Allahumma salli ala pusat pemulihan akhlak Raudatus Sakinah di Selangor. Ini tempat yang dihimpunkan banyak orang-orang yang terlanjur, perempuan-perempuan yang mengandung anak luar nikah, dihimpunkan di pusat pemulihan tu. Banyak saya pergi berinteraksi program dengan mereka. Dia kata macam tu, dia kata alang-alang dah keluarga buang, so kami berzina lagi, kami jadi pelacur terus. Ada orang yang tak mahu sebut, dia memang tugas dia setiap tahun dia akan mengandung anak luar nikah, dan anak tu akan dijual di pasaran gelap. Na'udzubillah. Dia pula dia siap maklumkan dia mengandung ni anak bakar mana anak ni mata biru ke mata kuning ke perpaduan ke macam-macam lah. Untuk anak tu dipasarkan di pasaran gelap. Kita kata ya Allah, dah berapa kali? Dia kata umur dia baru dekat 30, waktu tu dah 6 kali 7 kali dia mengandungkan, dan tak ada seorang pun anak dia besarkan. Tapi waktu saya jumpa tu alhamdulillah dah mula berubah, dah mula berhijrah. Dan buat sonoknya saya tengok bila saya jumpa program dengan mereka pagi tu kuliah subuh, mereka setiap hari tak tinggal solat tahajud. Malu pula kita. Kita yang merasa tak berdosa ni jarang kita buat sembahyang tahajud. Kita terkejut je setiap pagi mereka bangun tahajud. Cabaran of course masing-masing ada cabarannya, tapi minta pada Allah. Yang melembutkan hati bukan kita, yang melembutkan hati Allah. Kita sampaikan apa yang kita mampu, kita usahakan apa yang kita boleh. Cabaran berbeza-beza, tapi yang paling susah adalah yang paling dekat dengan kita. Adik-beradik kan, nak pergi tegur adik-beradik susah, nak teruk kawan baik payah. Tapi tak apalah, kita bersahabat, kita niatkan sahabat ni nak sampai ke syurga, maka sama-sama bawa untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adlin Syaimi dia kata apa? Salam Ustaz, saya banyak lihat kolaborasi dan inisiatif Ustaz dalam berdakwah bersama Kokom dan ML Studio. Soalan saya, adakah dakwah melalui saluran video sangat berimpak tinggi berbanding melalui penulisan, personality dan lain-lain? Terima kasih. Baik, terima kasih pada soalan. Yang pertama, kolaborasi saya dengan Kokom ni sebabkan saya partner bisnes dengan Kokom. Saya partner bisnes dengan dia. Untuk Kokom Studio, saya adalah salah seorang daripada director di Kokom Studio. Di ML Studio saja biasanya video yang saya hantar ke Kokom punya studio, ML Studio akan minta juga untuk studio video itu untuk diedit. Sebab tu kalau tuan tengok, sekali je saya rakam tu, tapi dia orang akan edit versi ML Studio. Adapun versi yang penuh berada di Kokom punya platform lah. Kalau tanya saya, adakah berimpak tinggi? Je. Sebab sekarang ni orang bukan kata penulisan tu tak power. Penulisan ada peminat dia. Contohnya kalau tuan-tuan buka Bonda Nur, di antara orang yang banyak menulis buku-buku. Ustazah Fatimah Syarhah, mereka banyak menulis. Kepakaran mereka adalah menulis. Maka ada peminat-peminat dia. Saya tidak pandai menulis. Sebab saya menulis pun kalau tuan-tuan baca di Facebook, saya tulis benda-benda yang santai-santai, benda-benda yang more on
Tak serius-serius. Kalau serius-serius memang berubat. Saya jenis merapu. Kemarin pergi berubat saka, saya terlibat untuk pergi bantu orang pergi jadi khidmat kat guru saya, pergi berubat saka pun saya tulis benda yang walaupun libat saka ni, tapi tulis benda-benda yang kalau tu, tengok tu tak ada lah nak serius sangat. Orang kata kalau serius pergi surau kan. Bukan serius pergi surau, bukan saya tak boleh serius pun. So saya tak pandai sangat menulis, saya menulis dengan cara saya saja. Tapi saya video sebab saya boleh bercakap sikit je, tak pandai sangat. So pada saya sangat berimpak tinggi. Kalau tengok ada video-video saya video-video kuliah, sampai ada video tentang tabligh kan, dengan Ustaz Abid Liu, video yang saya cakap tentang isu COVID kan, tentang tabligh tu ada hampir 8 juta view, yang berkaitan kan orang petikai Ustaz Abid Liu buat baik. Saya bukan nak backup Ustaz Abid, tak ada. Mana abang kata ada hadis yang Nabi kata barang siapa menunjukkan satu kebaikan dengan niat nak orang buat baik, maka dia akan mendapat pahala seperti kebaikan yang kawan tu buat. So, saya kata daripada kita nak marah orang buat baik, petikai dia ikhlas ke tidak, tu dia dengan Allah. Persoalannya baik kita ni buat ke tidak yang kita duk petikai ni. Saya tu je lebih point dia. Buat video tu dah hampir 10 juta orang. So bayangkan dengan 10 juta orang, kalau kita nak ceramah, tuan-tuan, putih orang kentut tu 10 juta orang. Ini nak boleh ceramah dekat berapa ratus orang ni dalam Google Meet ni duk keluar masuk 50 orang, 56 orang. Yang dalam Facebook ada 100 orang. Bukan senang nak boleh konsisten baru 200 orang. Bayangkan nak boleh 8 juta orang pakai tuan-tuan reput depan kamera ni. Tapi menggunakan video kolaborasi dan sebagainya, benda tu boleh sampai reach-nya lebih baik. Bukan kata kita nak kepada tu tak. Cuma bayangkan dalam satu penghasilan dapat lebih berimpak, lebih ramai orang dapat manfaatkan, lebih baik. Macam kita sedekah lah. Kita sedekah bagi satu je dapat. Tapi dengan sedekah yang sama boleh bagi 100 orang dapat. Of course 100 itu adalah lebih baik. Macam kita sembahyang jemaah dengan satu dengan biasanya 2 orang. Saya dengan seorang makmum. Dapat ada kebaikan, dapat. Tapi Nabi kata lebih banyak jemaah itu lebih baik. Cuma jangan diniatkan sekarang. Jangan rosakkan niat kamu berdakwah untuk kamu nak kepada publicity. Hati-hati. Setan iblis dia senang je nak tipu. Dia kata hang buat yang penting bagi ramai orang. Nanti berdakwah, hati-hati. Tipu daya iblis setan ni sangat sulit. Sangat teliti dia, sangat halus. Betulkan niat agar tidak rosak apa yang kita usahakan hari ni. Saya bimbang, saya bimbang bila saya tengok ramai lagi cikgu-cikgu yang ambil video untuk nak buat benda-benda yang annoying, sampai membuatkan kadang-kadang orang hilang respect dah pula cikgu. Duk buat benda-benda yang dia humor mula-mula jadi lawak, tapi benda tu pada saya sampai anak murid sampai lost respect bila panggil cikgu pun macam tu. Kan cikgu pun pakai gincun lebih pada orang asli sampai ke atas bibir. So anak murid akan rasa macam mana? Cikgu pun kadang-kadang tengok tudungnya pakai, ya Allah, pakaiannya pakai seksi sangat. So bayangkan macam mana orang yang tidak boleh yang tidak terdidik, mana boleh mungkin dia mendidik. Dia pun tak boleh didik diri dia untuk nak islah yang terbaik, mana mungkin nak melahirkan dia nak mendidik orang. Hati-hati hari ni. Saya tegur untuk diri saya juga. Saya tegur untuk diri saya juga. Maka kita nak jadi seorang benda, tu yang paling cabaran yang paling utama. So kolaborasi dari segi video berimpak tinggi, of course benda tu yang saya mampu buat. Menulis benda-benda yang power mungkin saya tak mampu sangat. So itu mengikut kemampuan lah. Macam pagi-pagi kami buat tahun lepas 4am club, beratus ribu orang boleh join. Itu sebab apa? Daripada video. Orang kata, ustaz, ada ke buat kuliah 4 pagi, siapa nak tengok tuan-tuan? Ajaib. Beratus ribu orang boleh tengok dengan asbab 4am club tu. Jadi mengikut daripada kemampuan lah pada saya. So mungkin lagi satu soalan mungkin kalau ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada mungkin saya boleh raikan untuk last question sebab 9 dah 9.40. Minta maaf sebab saya ada kenuri. Ada staff yang jemput kenuri, dia buat kenuri malam. So saya kena hadir jugalah. So saya nak balik ambil isteri dengan anak-anak dan pergi ke sana. So kalau ada soalan. Ya, salam. Nama saya Muhammad Anas Fitri bin Ahmad Fauzi. Soalan saya kepada Ustaz. Saya nak minta petua dekat Ustaz. Macam mana Ustaz boleh balance kan kehidupan seharian Ustaz di samping multitasking yang Ustaz buat lah. Dengan ceramah sana sini, kuliah sana sini. Dengan Ustaz punya pusat pengajian. Dengan main saham Ustaz lagi. Macam mana Ustaz boleh balance semua tu?
ataupun dari sudut lain macam mana kita nak raih keberkatan masa tu Ustaz. Masya Allah. Terima kasih kepada Anas. Masya Allah. Dengar suara benda kata handsome tu, insya-Allah. Mudah-mudahan. Okey, baik. Bila sebut tentang urus masa ni, saya rasa saya orang yang paling tak pandai urus masa lah. Tu saya abang yang pertamanya. Tapi Ustaz Fawaz Makjan, dia pernah, saya pernah tanya dia. Saya setiap hari Sabtu saya kuliah pukul 9, Ustaz Fawaz Makjan pukul 10 di tempat yang sama, di UNAS. Di UNAS, Pusat Pengajian UNAS. So saya ambil kesempatan lah, setiap pagi saya habis kuliah pukul 10, Ustaz Fawaz pula kuliah, so saya akan dengar kuliah dia pula. Lama lah sebab pada saya dia kawan dengan saya, tapi dia juga guru saya, Ustaz Fawaz Makjan kan. Saya rasa insya-Allah semua kenal. So saya tanya Ustaz Fawaz ni yang pertama dia kerja pejabat zakat. Kuliah dia tuan-tuan sebulan lebih daripada 70 kuliah. So bayangkan sebulan ada 30 hari, dia kuliah 70 tempat. Kuliah maghrib 30 penuh, lepas tu kuliah zuhur, kuliah duha, segala mak nenek kuliah. Dia penuh dengan kuliah walaupun tengah kerja. Tuan kerja, kuliah rehat sejam setengah tu dia dan lagi kuliah. Bukan kata dia tamak nak kuliah, tapi dia kata dia nak bagi manfaat. Saya tanya dekat dia, saya kata Ustaz, Syekh Rento ni Ana ceramah juga. Ana terlibat banyak dengan bisnes. Ana ada construction, ana ada mutadarat wah center, lepas tu ana ada ternakan arnab, ada kolam ikan, ana ada kolam lobster, ana ada kerja-kerja berat, mesin kerja berat, jentolak. Itu bisnes ana. Saham of course lah. So bayangkan dekat 100 orang staff nak urus, itu kesibukan ana. Tapi ana tak kerja dengan orang. So bila ana sebagai bos lah, orang kata CEO, so ana boleh urus masa sendiri ikut suka. Ana nak batal meeting ke, ana nak pergi meeting ke, aku nak pergi fikir apa, tak apa. Ini bayangkan dia kerja dengan orang. Ni tip ini bagi. Saya tak mampu pergi tip sebab saya rasa saya tak pandai menguruskan masa sangat. Saya pergi ambil tip guru kita. Ustaz Fawaz pun dapat dari guru dia, Tuan Guru Ustaz Siddiq Noor. Ni Pondok Beruas. Saya tanya dia, Syekh Ento sibuk gila Syekh, 70 kuliah kalau ana surrender, dia kata. Ana Ramadan saja, kuliah ana lebih daripada 60 sebulan. Kalau sebulan ni ana tak ambil banyak. Dia kata satu benda, dia habis kuliah, habis pejabat pukul 5, kadang-kadang terus pergi ke tempat kuliah. Saya kata Ento boleh urus tu. Macam mana Ento urus? Dia kata satu benda, Ustaz Siddiq Noor kata apa? Sembahyang awal waktu. Ni tip, ni amalan dia bagi ni. Daripada Tuan Guru Ustaz Siddiq, dia kata solat di awal waktu. Kita tunaikan apa yang Allah suka, Allah akan bantu selesaikan apa yang kita suka pula. Saya ulang. Allah suka tak kita semayang? Dalam Quran ada puluhan tempat cerita tentang semayang. Perintah tentang solat. Dia kata kalau kamu buat apa yang Allah suka, Allah akan tunaikan, Allah akan mudahkan pula apa yang kamu suka. Saya dengar tu ke. Dia macam poyo lah. Kalau kita orang poyo gila ayat ni kan. Tapi try buat. Allah akan melapangkan waktu kamu. Walaupun waktu yang sama 24 jam, bukan siapa yang semayang awal dia akan dapat extra jam, dia akan reset jadi lewat sejam balik. Tak. Tapi Allah akan bagi keberkatan masa tu, rasa akan cukup untuk buat banyak benda. Saya ambil tahu, saya tak mampu urus masa agak. Lepas tu saya kalau buat tu benda, saya buat kadang-kadang tak makan, saya jenis tu, saya jenis buat kerja, saya sampai PA saya main hantar makanan, driver saya akan beli makanan, saya akan lupa buat. So saya bukan seorang pengurus masa yang baik, tapi tip daripada Tuan Guru Ustaz Siddiq Noor yang diberikan sanadnya kepada Ustaz Fawaz Makjan, dan Ustaz Fawaz Makjan pun buat amalan tersebut. Dan saya cuba beramal jugalah. Saya bukanlah baik sangat, tapi saya usahakan juga. Memang rasa keberkesanan tu. Macam tadi saya jadual saya pagi tadi, hantar anak-anak 9 kuliah dengan pagi tadi saya berkuliah dengan siapa tadi? Pagi tadi pengajian tajwid dengan Ustaz Arash Al-Hafiz, and then meeting pukul 11, meeting pukul 12, meeting pukul 2.30 sampai pukul 5. Lepas tu saya perjumpaan lagi. Saya buat apa? Masuk waktu zuhur saya terus solat. Masuk waktu asar tadi saya terus solat. Dan ada kelapangan waktu yang saya rasa sangat banyak. Walaupun sibuk-sibuk tu, sempat je uruskan banyak benda. So ni bukan tip saya, tapi tip dari Tuan Guru kita. Cuba belajar untuk solat di awal waktu. Kamu akan rasa waktu yang sangat cukup pada hari itu, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan menjawab soalan Akhi Anas Al-Hafiz. Dia kata Al-Hafiz, saya pun sebutlah. Kalau buka Al-Hafiz pun saya doakan agar jadi Al-Hafiz, insya-Allah. So mudah-mudahan bermanfaat bagi semua adik-adik dan semua yang menonton. Kalau ada kesempatan, mungkin saya menyempuhlah adinda-adinda saya di UM buat daurah ataupun jaulah, datanglah ke Darul Murtada. Mungkin ada manfaat yang kita boleh kongsi bersama.
Mungkin saya boleh kenalkan dengan ramai staf-staf di Darul Murtada. Yang Alhamdulillah kami di Madat Istiqamah hampir setiap bulan kita keluarkan buku. Hampir dah sekarang ada 20 buku lebih e-book. Dan dengan e-book tu Alhamdulillah kita berjaya buat bagi ramai lah orang boleh dapat manfaat. Jadi adik-adik pun boleh buat e-book ni 10-20 muka surat, tulis tentang apa yang kamu mampu tulis. Yang ni tulis tentang Ramadan, yang ni tulis tentang Syawal, yang ni tulis tentang Korban, yang ni tulis tentang Muharram, yang ni tulis tentang Fadilat Rejab, yang ni tulis tentang Fadilat Sya'ban. Bayangkan kalau kita ada 60-70 orang tuan-tuan daripada Nuqaba ataupun Persatuan Pengajian Islam akan bagi banyak gila manfaat. Seorang bagi satu tas, tulis 10 muka surat dan edit bagi elok, bagikan manfaat. Bayang penulisan ni kalau kita mati dia takkan habis. Dan ceramah yang kita buat bagi manfaat ilmu juga takkan habis. Jadi pilih mana ruangan kamu agar kamu bukan sekadar nukhaba untuk anak usrah, tapi boleh jadi nukhaba kepada ummah tu sendiri, insya-Allah. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat bagi kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih, yang baik daripada Allah, kelemahan di atas kedaifan ilmu yang bercakap. Jadi sekali lagi kalau ada yang sampai 300 itu terus messenger saya akan minta staff saya check. Kalau ada saya akan transfer. Kalau bukan malam ni insya-Allah esok. Jadi sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Yaakob Yusra atas kesudian memberikan perkongsian yang cukup padat dengan ilmu dan informasi sepanjang program berlangsung sebentar tadi. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dan manfaat sebagai pedoman bagi menghadapi sesi pembelajaran masa akan datang, insya-Allah. Baiklah, sebelum sampai ke akhir slot, kita akan adakan sesi bergambar bersama panel jemputan kita pada hari ini. InsyaAllah para nuqaba diberikan masa untuk bersiap sedia bagi sesi fotografi ini, insyaAllah. 5 saat diberikan. Okay, technical okey ya? Okay, pihak teknikal dah bersedia ke? Saya akan menggunakan sebentar untuk membaca dan memberikan sedikit maklumat daripada pihak pengajian. Saya lihat. Okay, dengan ini maka berakhirlah sudah slot kedua e-eksplorasi Insani 2.0 yang bertajuk Dakwah Islamiah Anjuran Esko Kerohanian dan Pembangunan Sasiah PMI-PUM. Baiklah, sebelum kita menutup majlis, kita akan membaca surah Al-Mulk bersama-sama. Bacaan Al-Mulk akan dipimpin oleh saudara Muhammad Fatihi.